macam mana jadinya perang Badar. Sebenarnya perang Badar ni ulama sirah, ulama sirah mengatakan perang Badar ni adalah jihad difa'i. Okey, pada mulanya para sahabat Nabi dengar ada satu ada kafilah Abu Sufyan nak datang ke Mekah melalui Syam. Lalu ikut jalan hampir kepada Madinah. Tapi nak jadi cerita, ditakdirkan oleh Allah SWT. Memang Allah memang nak takdirkan kafilah tu terlepas. Memang dia terlepas. Jadi mendengar pada berita Rasulullah, sahabat Rasulullah ni nak dapatkan harta ni. Jadi Abu Sufyan hantar Damdam bin Al-Ghifari. Ghifari untuk bagi tahu kafir Quraisy supaya pertahankan harta ni. Jadi nak jadi cerita situ, orang Islam dibenarkan, mengikut jumhur fuqaha, dibenarkan untuk ambil harta rampasan perang kan. Harta sebab dianggap seperti harta mereka. Uzran lahum. Macam mana? Kata dibenarkan lah. Sebab apa? Harta orang dekat Mekah, orang kafir Quraisy ambil kan. Okay, kemudian bila tak jadi, Abu Jahal ni dah bergerak nak pertahankan harta tu. Nabi dengan para sahabat dah sampai dekat situ, tapi rupanya dah terlepas kan. Jadi bersama dengan 314, ikut kepada Ibn Ishaq, 314, ada 70 unta, dan cerita dalam tu yata'aqabu ma ba'd. Maksudnya dia saling, ada yang tunggang 2, ada yang duduk dalam 3, duduk atas unta tu. Jadi bila dah jadi macam tu, dia orang tengok Abu Sufyan dah terlepas, dia orang kata macam tu lah, settle macam tu lah. Tapi lepas tu Abu Jahal pula datang, dia kata kami takkan balik. Sehingga kita minum arak, sehingga kita sembelih, sehingga Arab tahu yang kita ni. Macam tu lah lebih kurang dia punya syair dia tu. Lepas tu sampai dengan kebongkakan dia. Kesombongan dia. Apa ya Quran? Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Wallahu ya'lamu wallahu bima ya'maluna muhit. Maksudnya dalam Al-Quran tu. Itu macam mana gambaran waktu tu Abu Jahal dengan para Quraisy sangat sombong dan merasakan dia orang boleh menang. Jumlah dia orang 900 hingga 1000. 900 hingga 1000. Jadi bila nak jadi macam tu, Rasulullah dengan sahabat macam terkejut dengan berita tu lah. Sebab tak ada pun ready nak perang. Asalnya nak ambil harta fight je. Harta kafilah tu. Bila jadi macam tu, Rasulullah tanya kepada sahabat. Kat sini kita nampak Rasulullah sangat ambil berat tentang isu musyawarah. Bermusyawarah dengan sahabat. Okay, dekat situ sampai dia tanya kepada sahabat, dan 2 orang sahabat yang jawab. Ni dalam ana rujukan fi sirah. Dua sahabat yang jawab. First Abu Bakar, kemudian Miqdad bin Amru. Lepas tu ayat dia imdi bikam, tak ingat dah, tapi bergeraklah Rasulullah seperti mana yang Allah telah perintahkan. Kemudian Rasulullah merasa tak cukup. Dia rasa macam perlu lagi kepada masiratul qaum. Perlu kepada dengar pendapat Ansar. Jadi bila dengar macam tu, ka'annaka turiduna ya Rasulullah kan. Ka'annaka turidu min kalamina ya Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az cakap daripada kalangan Ansar. Dia cakap macam tu, lepas tu Rasul kata na'am, lepas tu Sa'ad bin Waqqas jawab, ya kami taat kepada Allah sekalian. Kalau kamu masuk ke dalam laut pun kami akan ikut juga, terjun. Jadi nak kata macam tu, macam mana sikap Rasulullah, dia bermusyawarah dengan para sahabat. Dalam masa yang sama kan, Rasulullah sangat pegang pada muahadah. Sebab Rasulullah ada muahadah bersama dengan Al-Ansar, iaitu pertahankan Madinah. Pertahankan Madinah dan pertahankan agama Islam. Tapi waktu tu tak ada pun cakap untuk keluar pergi berperang. Jadi Rasulullah mesyuarat, dan dia orang tersepit antara dua, bukan tersepit macam mana? Dia ada perjanjian tu, dan satu sudut lagi dia ada Allah janjikan syurga untuk mereka. Allah janji syurga. So jadi kedua tu dia saling, dan Ansar pun turut berperang lah.
perang juga sekali. Jadi kemudian dalam pada waktu perang tu berlaku satu kejadian, iaitu di mana kita nak letak kita punya ke posisi yang kita punya tentera ni kat mana. Lepas tu jadi sahabat Hubab bin Munzir dia tanya kepada Rasulullah, adakah ini wahyu? Rasulullah kata, ini bukan wahyu, ini adalah ijtihad daripada aku. Jadi Abu Munzir kata, adjust sikit, bagi dekat sikit yang badar, supaya nanti kita dapat minum, dia orang tak dapat minum. Kemudian bila dah itu, pada malam Jumaat tu tadi anda sebut, Rasulullah doa sampai Abu Bakar cakap, sungguhnya Allah tidak akan mensia-siakanmu Rasulullah kan. Kita akan mendapat kemenangan, contoh lebih kurang. Bila pagi tu Rasulullah bagi tahu Abu Bakar, cakap kita akan menang. Dengan ayat Al-Quran, Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami datangkan 1000 malaikat untuk tolong kamu kan, perang kamu. Jadi itulah mana itu sepatut pengajaran kita dekat situ. Pada malam, walaupun kita ada strategi kita ada taktikal kita, tapi sebenarnya last sekali adalah at-tadarru' al-istihanah billah. Saya mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Walaupun macam-macam mehnah. Sebenarnya kalau mehnah tu adalah sebenarnya sebagai salah satu wasilah untuk ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Bukanlah ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah hakikat ubudiyah, di mana diuji dengan wasilah perang. Jadi bila dalam perang tu berlaku macam-macam peristiwa. Antaranya sahabat, salah sahabat, tak ingat nama dia, yang dia pegang tamar kan. Dia pegang tamar. Dia nak bila dengar Rasulullah panggil tentang panggilan jihad, dia terus tinggal tamar. Dia kata kan, kalau aku hidup dengan tamar lagi lama, baik aku dapat jumpa Allah Ta'ala kan. Buang terus tamar. Tu yang ni kan. Yang lagi tu kita boleh tengok kisah Mu'az bin Al-Amru ataupun Muawis kan, dua orang umur 13 dengan 14 tahun, kecil lagi. Dia tanya kat Abdurrahman bin Auf, mana Abu Jahal, siapa yang telah melukakan Rasulullah Lepas tu dia tunjuk tu sana Abu Jahal kan. Jadi dengan dengan penuh semangat dan rasa cinta kepada Rasulullah, serang. Walaupun Abu Jahal tu dikelilingi oleh 10 orang yang ada riwayat 10 orang yang hebat berpakaian besi. Jadi yang cerita Muawis Muaz kena potong sebelah tangan tu. Jadi kata bila tangan tu macam lembik kan, kena potong dengan anak Abu Jahal, Ikrimah. Okey, lepas tu berlakulah perang dan Allah menjanjikan kemenangan kepada orang Muslim. Jadi mati orang syahid orang Islam Muslim waktu tu 14 orang. Lepas tu yang mati di kalangan orang kafir Quraisy waktu tu sab'un la aqal. Maksudnya 70. Banyak lagi kisah-kisah lain ada tu, tapi salah satunya lah sebab nuzul. Sampai jadi segala kisah perang Badar secara ringkas ni memberi gambaran kepada kita daripada awal tadi semua isti'anah billah, lepas tu dengan macam mana dia orang semangat untuk berjihad kan. Benda tu boleh kita jadikan ambil pengajaran untuk hidup kita ataupun untuk kita punya keluarga ke nafsiyah. Semua tu adalah pengajaran untuk kita kan. Inna nahnu nazzalna Quran ma huwa shifaa'un linnas wa rahmatul lil mu'minin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.